Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pahang dan rumahmu yang dikasihi. Sidang hadirin sekalian, syukur kehadrat ilahi kerana memberi kita peluang dan ruang melunaskan amanah menjadi anak bangsa walaupun melalui keedah dalam talian. Pandemik COVID-19 dan gambaran kerja guru pada masa akan datang. Melangkah ke dalam abad ke-21, apatah lagi dengan penularan pandemik COVID-19, para guru perlu bersedia dengan norma baru dalam pendidikan. Para pendidik pada segenap lapisan persekolahan perlu menyediakan kanak-kanak untuk hidup dalam masa hadapan yang belum diketahui rencam dan ragamnya, dan dengan cara membekalkan mereka dengan ketakasan, kelincahan, kecerdasan dan keprihatinan serta kepintaran serta keupayaan menguasai diri, iaitu adaptability dan agility, untuk mengarungi era IR Industrial Revolution 4.0 dan seterusnya, mungkin merentas IR ataupun Industrial Revolution 5.0. Masa hadapan menuntut supaya kurikulum pada masa ini disampaikan dengan lebih matang daripada biasa, menjurus kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat, bersifat melihat ke hadapan dan bebas daripada keedah pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP yang mengekang potensi murid. Suasana persekolahan, tuan-tuan dan puan, akibat pandemik COVID-19 ini mungkin memberikan sedikit bayangan tentang persekolahan pada masa hadapan, tentang bekerja dari rumah seperti small office, home office, SOHO dan keguruan. Dalam beberapa dekad kebelakang ini, beberapa jenis pekerjaan telah pun mengamalkan bekerja dari rumah, iaitu BDR. Misalnya dalam bidang perdagangan antarabangsa, pemasar bersekutu, iaitu affiliate marketer, juru animasi, chef, caterer, blogger, penyampai kira ataupun bookkeeper, konsultan, pekedai e-dagang dan sebagainya. Satu waktu nanti, dengan kemajuan teknologi yang lebih tinggi berbanding dengan IR 4.0, kemungkinan berlaku juga IR 5.0, di mana 5.0 ini merupakan gabungan kecerdasan buatan dan perkakasan, yaitu artificial intelligence dan equipment, mungkin boleh mengubah karakter guru seperti yang kita kenali sekarang kepada pendidik tanpa lokaliti dan sempadan yang mempunyai murid-murid yang bertebaran di serata bumi negeri Pahang yang kita kasih ini, hanya bersemuka di dalam alam cyber. Keadaan ini telah pun berlaku di peringkat universiti pada hari ini. Realiti kini ialah penutupan sekolah. Sesi persekolahan belum berakhir. Pandemik COVID-19 semakin menjadi ancaman yang kritikal dan membahayakan nyawa. Setelah sekolah ditutup, murid-murid tidak boleh lagi datang ke sekolah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kandungan kurikulum perlu dihabiskan dan guru perlu memberikan tunjuk ajar supaya murid-murid menguasai kemahiran yang dinyatakan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP. Calon-calon SPM dan STPM masih memerlukan bimbingan dan seterusnya. PDPR sebagai alternatif. Apabila saya sebut PDPR ini, ia bermaksud bahawa pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di rumah. PD, keutamaan melindung nyawa daripada menjadi statistik mangsa COVID-19, memaksa sekolah-sekolah di negeri Pahang ini ditutup. Namun pembelajaran tetap dilangsungkan tanpa keedah bersemuka, tetapi melalui keedah dalam talian atau luar talian secara on-site ataupun off-site. PDPR ialah langkah yang paling selamat dilaksanakan pada hari ini agar murid tidak keciciran dan tidak melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Kaedah ini adalah yang paling rasional
Apatah lagi dengan keadaan murid yang tidak boleh meneruskan persekolahan, namun perlu meneruskan momentum pembelajaran yang ada pada hari ini. Murid dan guru hanya perlu berinteraksi daripada rumah, dan pengajaran serta pemudahcaraan iaitu PDPC tetap berjalan mengikut kandungan DSKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Pembelajaran dalam talian. Dari segi e-pembelajaran ataupun online learning ini, kita sedia maklum bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sudah beralih kepada pelantar pembelajaran digital yang baru bagi menggantikan persekitaran pembelajaran maya PROP ataupun PROP Virtual Learning Environment yang berkuat kuasa Julai 2019. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pelantar baharu Digital Education Learning Initiative Malaysia iaitu DELIMA mendedahkan membolehkan guru-guru mengakses Google Classroom, Microsoft Teams, aplikasi latihan dalam talian serta EduWeb TV. Portal DELIMA menyediakan capaian amat luas untuk guru dan murid. Portal DELIMA menyediakan pautan kepada Google Classroom dan Microsoft Teams, buku teks digital, EduWeb TV, Cikgu Tube dan pautan aplikasi gamifikasi yang dapat membantu PDPC iaitu Microsoft Minecraft Education Edition. Untuk mengakses portal DELIMA ini, semua guru dan semua murid telah diberi rujukan pengenalan iaitu ID. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, PDP secara dalam talian merupakan satu alternatif yang tidak kurang cabarnya dan tidak kurang cabarannya. Kita memahami terdapat kekangan di kalangan murid negeri Pahang khususnya yang tidak mempunyai sebarang peranti elektronik. Selain itu, kelajuan internet adalah juga salah satu isu yang utama yang dihadapi oleh murid ketika PDPC di rumah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akui pemilikan peranti elektronik seperti komputer dan telefon pintar untuk membolehkan PDPC dilaksanakan di rumah agak terhad. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, PDPC atau PDPR atas talian tidak boleh dikesampingkan kerana ia merupakan kaedah terbaik dalam masa COVID-19 ini, di samping ia adalah satu trend kehidupan dalam abad ke-21 pada hari ini. Sistem, teori dan realiti. Teori e-pembelajaran, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, berpendapat bahawa murid dapat mengawal pembelajaran mereka dengan lebih baik melalui peluang pembelajaran secara kolektif, kolaboratif, interaktif dan persendirian. E-pembelajaran menyediakan persekitaran pembelajaran berdasarkan prinsip just in time dengan kompetensi anywhere, anytime and anyone. Sistem e-pembelajaran ataupun online learning ini ibarat satu suasana pembelajaran berdimensi baru. Rata-rata murid berasa seronok dan mereka memang suka suasana pembelajaran sebegini berbanding dengan belajar di dalam kelas yang mereka anggap terbatas dan terkurung. Mereka sangat gembira, lebih-lebih lagi berpeluang mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan dan aktiviti dalam talian. Dari segi manfaat rujukan, sesi PDP pembelajaran tidak segera, iaitu tidak asynchronous lesson, lebih sesuai bagi membolehkan murid membuat rujukan pada masa yang lain. Mungkin terdapat di kalangan ibu bapa yang kita dapati daripada media sosial yang mengatakan bahawa anaknya tidak begitu berminat mengikuti kelas dalam talian kerana pendekatannya membosankan, guru bercakap sendirian dan sebagainya. Hal ini mungkin kerana ia perkara baru dan kurangnya kemahiran guru merancang dan melaksanakan kelas dalam talian. Walau bagaimanapun, pelaziman melaksanakannya akan menambahkan kemahiran guru menyusun isi pelajaran serta mengolah pelaksanaannya dengan menyisipkan klip video, animasi atau melakukan demonstrasi eksperimen sains supaya mendatangkan impak yang optimal. Pada masa yang sama, kita faham
bahawa guru-guru berhadapan dengan beberapa cabaran apabila merancang PDPR dalam talian, dan antaranya ialah pertama, kompetensi guru, keupayaan kemampuan belajar, kemampuan ibu bapa, capaian internet, peranti yang dimiliki, kesesuaian masa dan penglibatan pelajar. Dalam tempoh masa ini, pengetua dan berusaha perlu memainkan peranan yang cukup penting, iaitu mungkin boleh menetapkan pelaksanaan PLC, iaitu Professional Learning Community, secara dalam talian untuk guru-guru saling berkongsi amalan terbaik, dan seterusnya bersama-sama dengan rakan kita iaitu PIBG dalam sidang sama ada dalam talian untuk membincangkan keedah penambahbaikan kepada pembelajaran ataupun pelajaran di atas talian. Hakikat impak PDP dalam talian, pembelajaran dalam talian amat memerlukan disiplin murid yang tinggi serta sokongan dan dorongan yang kuat daripada guru, dan paling penting daripada tuan-tuan dan puan-puan para ibu bapa. Antara faktor yang menyumbang kepada hilang tumpuan murid ialah pertama, persekitaran di rumah yang tidak sesuai untuk pembelajaran, bahan pembelajaran tidak menarik, masalah capaian internet, kegagalan peralatan teknologi yang digunakan, penjadualan tidak sesuai, kurang sokongan murid, sokongan ibu bapa, dan murid yang lemah dalam mata pelajaran. Bagi meningkatkan perhatian dan kehadiran murid ketika pembelajaran dalam talian, guru boleh menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dan sesuai, sama ada dalam bentuk klip video, lembaran kerja, animasi dan sebagainya. Kandungan pelajaran yang banyak juga boleh dipecahkan atau dipermudahkan bagi memudahkan murid-murid memproses maklumat dan mengurangkan masa penghadapan mereka. Aktiviti permainan dalam talian juga dapat meningkatkan tumpuan murid dan pemberian ganjaran bagi setiap aktiviti atau soalan yang dapat dijawab oleh murid boleh meningkatkan motivasi untuk mereka belajar. Guru juga harus sedia merakam pengajaran yang dilaksanakan secara sinkronus bagi mengelak murid tercecer. Jadual PDP dalam talian. Pengetua dan guru besar perlu membina jadual PDP dalam talian yang sesuai dengan kemampuan guru dan kemampuan murid dan sejajar dengan tempoh waktu layar sehari, seperti yang dinyatakan dalam garis panduan PDPR, iaitu prasekolah 1 jam 1 hari, sekolah rendah 1 hingga 2 jam 1 hari, sekolah menengah rendah 2 hingga 3 jam 1 hari, dan menengah atas iaitu 3 hingga 4 jam sehari. Pengetua dan guru besar perlu menilai refleksi daripada guru-guru mengenai bilangan murid-murid yang boleh mengikuti dan apakah impak sesi PDP berkenaan supaya penyesuaian, pelarasan serta penambahbaikan boleh dibuat. PDPR luar talian. Menggunakan bahan bercetak, sebahagian guru memulakan dengan nota atau contoh penyelesaian masalah sebagai panduan, diikuti dengan soalan-soalan latihan. Melalui kaedah ini, perkembangan isi pelajaran perlu dibuat selangkah demi selangkah bagi memberi kefahaman kepada murid. Kaedah flip classroom secara luar talian mungkin boleh diamalkan oleh guru, memberitahu murid supaya membuat pembacaan atau rujukan awal tentang sesuatu topik dan membekalkan cetakan tugasan untuk menilai kefahaman pada hari sesudah itu. Murid perlu menjawab dan mengembalikan kepada guru. Hal ini memerlukan kerjasama yang amat perlu oleh ibu bapa selaku penjaga mereka. Sehubungan dengan itu juga, bantuan dan sokongan khususnya PIBG amat diperlukan bagi menyelaraskan kaedah pengambilan dan pengembalian bahan yang digunakan oleh pelajar-pelajar tadi. Peranan ibu bapa. Ibu bapa dimohon membantu anak mendapatkan maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan, tugasan,
kerja rumah yang diberikan oleh guru dan membantu anak mengakses Dalima, TV pendidikan, EduWeb TV dan Cikgu Tube. Perkara-perkara seperti talian internet, komputer atau telefon pintar dan ruang pelajaran selesa sangat membantu. Di samping kemudahan fizikal, saya merayu pada ibu bapa supaya ibu bapa yang berupayaan atau berkebolehan juga perlu bersedia memainkan peranan sebagai fasilitator serta memberikan galakan dan motivasi kepada anak. Mewujudkan jadual pembelajaran yang khusus di rumah juga membantu anak mengurus aktiviti pembelajaran mereka sama ada secara dalam talian atau sendiri. Dari segi pemantauan, pengetua dan guru besar, guru maupun ibu bapa mempunyai tugas yang sama penting, iaitu memastikan kelangsungan PDPR memberi faedah kepada anak-anak mereka. Elemen perancangan dan pengurusan, penjadualan dan pengurusan PDPR yang berkesan oleh pengetua dan guru besar, usaha keras guru-guru menyediakan bahan, merancang tugasan, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dan merekod pelibatan murid akan terbantut tanpa kehadiran dan penyertaan murid. Kepada semua pengetua dan guru besar dan juga guru-guru barisan hadapan Kementerian Pendidikan Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kerana menjalankan tugas dengan penuh iltizam, teguh dan tekun walaupun menghadapi beberapa cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan pula sedang tekun walaupun menghadapi berbagai cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan pula sedang dan terus berusaha menghadapi cabaran mendidik anak-anak sebagai salah satu tugas kita yang mempunyai pelbagai personaliti dan kerana. Apatah lagi jika tidak bersemuka mereka untuk meneruskan PDPC, saya percaya sedikit ia memberi cabaran untuk membetulkan kesilapan mereka. Sepatutnya setiap guru melaksanakan PDPR pada setiap hari kerana semua guru memerlukan pendidikan dan bimbingan. Pada semua murid memerlukan pendidikan dan bimbingan pada setiap masa. Begitu juga dengan semua ibu bapa yang mengharapkan guru-guru memberi perkhidmatan pendidikan kepada anak-anak mereka saban hari. Semasa dalam peraturan bekerja dari rumah BDR, semua guru perlu berada di dalam stesen dan berada di rumah, tidak pula berada di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Guru sentiasa berada dalam radar masyarakat, dan masyarakat pula ada yang bersifat sinikal dan sarkastik serta memilih untuk memandang rendah kepada sumbangan guru. Sudah pasti tumpuan yang khusus harus wajib diberi kepada calon-calon SPM 2020 dan juga murid-murid tingkatan 3 yang akan melangkah ke menengah atas dan juga pelajar-pelajar tingkatan 6. Masa ini merupakan masa yang amat kritikal bagi mereka membuat persiapan menghadapi peperiksaan dan penilaian yang akan mencorak kehidupan mereka di masa depan ataupun di hari muka. Setakat ini, tiada lagi guru diberi faham yang merungut di media sosial kerana perlu melaksanakan PDPR, tahniah dan syabas. Dan diharap kesemuanya memahami keresahan kebimbangan yang dikongsi bersama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Jabat-Jabat Pendidikan Daerah di Negeri Pahang, sekolah dan ibu bapa mengenai pelajaran anak-anak kita dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Seterusnya syabas dan tanya kepada guru-guru yang menjadi tenaga pengajar, seluruh warga sektor pengajaran, sektor sumber dan teknologi pendidikan Pahang dan sektor-sektor lain yang terlibat mengorak langkah menjalankan penyebaran broadcasting PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk mendapat anak-anak kita. Akhirnya, marilah kita sama-sama menjalankan amanah yang diberikan ini tanpa keluh kesah. Kerana setiap kerajaan itu ada cabarannya dan ada hikmahnya. Setiap cabaran ini ada penyelesaiannya. Penyelesaian itu bagi orang yang tabah, tekun dan menjadikan kerjanya sebagai ibadah. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik. InsyaAllah.
Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.